Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tadi kita dah dengar perkongsian daripada Puan Yusnita berkenaan dengan TPAD dan juga learning skill kan. Rasa respon you all pun sangat-sangat bagus. Saya percaya yang depan saya ni banyak pengalaman. Walaupun ada yang baru 2 tahun, setahun dekat pusat. Okey. So saya akan menyentuhkan berkenaan kepelbagaian pelajar dan konsep 4C pembelajaran abad ke-21. Okey, saya ambil lah satu ni adalah apa? Hadis Ustaz. Okey, saya ambil satu ni lah Rasulullah SAW sabda, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya kerana mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Alright? Okey. Saya sebab oleh kerana kemahiran 4C dengan student learners diversity ni agak banyak dia punya konten. Jadi saya ada sediakan actually nota berkenaan dengan dua perkara ni lah Jadi siapa yang belum dapat nota berkenaan, so boleh imbas sekarang lah untuk yang daripada grup pengajian, saya ada share dalam WhatsApp group so boleh buka lah. Boleh buka tak? Boleh? Yang PDF ada dalam WhatsApp group. Maybe yang siapa yang dalam group CP, dia boleh share kod PDF tu. The information Okey, boleh ke? Alright. Okey. So ini adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah mengenal pasti kepelbagaian pelajar mengikut kemahiran, kecerdasan dan gaya belajar masing-masing. Dan yang kedua adalah untuk kalian nanti boleh menerangkan apakah konsep 4C dalam pelaksanaan PDP yang berkesan. Okey. Sebelum kita nak teruskan kepada kita punya konten pada hari ini, saya minta tuan-tuan dan puan-puan kita spend sikit masa 3 minit untuk kita tengok Humans are complex creatures. Every human is different. Each has their own agenda, beliefs, and views. Yet, we all do the same things. Eat, sleep, and repeat. I'm Charles. I like computers, anime, and other weird stuff. Yes, I'm a geek. I play a few sports, but I'm still a nobody. I hate cats, parties, and public speaking. I mean, talking to other people in general. You know, the pressure to keep the conversation going makes my heart pound. I have a few friends, but I prefer to spend most of my time alone. Solitude is my happy place. Earphones plugged in and thoughts overflowing. It's like I'm disconnected from the outside world. I can do anything peacefully without being judged. I love being alone, I really do, but I hate being lonely. Loneliness is something else, and she was something else too. She's Angelica. She said hello and invited me to have lunch. I was anxious, but my smile disguised my fear. I never expected someone like her to approach me out of the blue. She kept talking to me like it was nothing, and I replied like I would never free talking. It all happened so fast. Day by day, we got to know each other more. We were completely opposite people. I hate art, but she loves it. I love computers, but she doesn't. The list goes on, so did our friendship. Some of her friends became my friends. Some has devices, some are gifted, some are broken. And I learned how to accept them. We
became ours, laughs became memories. Every day became fun. I still love people, but what's changed is that loneliness doesn't hit me anymore. That's when I realized it's not hard to make new friends, it's not hard to be accepted, and it's definitely not hard to accept others. What's hard is having fear of the unknown. But being afraid all the time is just a waste of time. So why not just dive into it? Humans are complex creatures. Sometimes one word could bring a huge change, and most of the time that word is just a simple hello. Now it's my turn to say it. And now it's yours. Okay. Apa yang you all dapat value daripada video yang kita tengok tadi? Setiap orang itu berbeza, ada perbezaan personality. Yes, setiap orang tu berbeza, betul tak? Kan? Tadi, alright. Kita tengok ada karakter, siapa dia punya main karakter kat sini? Nama dia Charlie kan? Okay. Mula-mula Charlie tu orangnya macam mana? Ya, dia introvert, dia pemalu lagi. Suka bersendiri. Apa dia punya kemahiran? Dia suka apa tadi? Yes, dia suka komputer. Betul? Dia depan komputer dia makan. Okay. So, dia ada karakter dia berbeza kan? Sampailah dia jumpa dengan Angelica. Okay, macam mana pula karakter Angelica? Opposite kan? Macam saya ramah. Angelica tu seorang yang peramah. Jumpa Charlie seorang yang senyap kan? Okey, lepas tu bila dia dah kenal dengan Angelica, karakter dia berbeza kan? Dia boleh menerima tak Angelica dalam hidup dia, sebagai hidup dia? Boleh. So, dia lepas dia dah jumpa Angelica, dia jumpa siapa lagi? Kawan Angelica. Betul tak? Dan hubungan tu makin lama makin berkembang. Dan setiap manusia di sekeliling kita juga semakin banyak dia punya variety dia kan? Dia banyak kan? Okey. Daripada hubungan yang terbina tu, so apakah impact kepada diri Charlie? Kalau dulu dia senyap, sekarang Dia dah pandai memikat perempuan. dia boleh menerima tak? Dia boleh menerima tak perbezaan tu? Boleh. Dulu dia sunyi, sekarang dia tak lagi sunyi. Adakah dia bertambah baik ataupun dia better kan? Dia dah tak lagi sunyi. Dia belajar menerima. Dan perasan tak? Tadi kita tengok kat video tu, Angelica tu buat art kan? Tapi Charlie bantu tak? Bantu. So skill yang ada pada Angelica tu sedikit sebanyak memberi impact kepada dia. Dia pun belajar sama. Begitu juga tadi dia main gitar. Gitar kawan yang seorang lagi kan? Alright. So daripada sini kita boleh dapat tahu bahawa setiap insan itu adalah berbeza. Alright. Okay. Jadi bila kita nak menghadapi orang yang berbeza ni kan, okay, adakah okay, tadi you all jawab kan, adakah ianya memberi kesan positif kepada Charlie? Betul kan? Alright. So sekarang cuba you all masuk ke laman Sesawang yang saya nyatakan kat depan ni. Boleh scan dan saya akan kongsi juga dalam WhatsApp group. Okey, boleh tak? Cuba buka Dah scan ke? Okey. Oh, tak sekali. Okey, ni adalah Mentimeter Set orang dapat lah. Okey, boleh scan Dah Dah masuk ke?
Okey. Saya nak you all jawab. Okey, daripada video tadi kan, apakah yang menjadikan setiap insan itu berbeza? Okey. You all boleh jawab satu pun boleh, lebih daripada satu pun tak apa. Maksimum 3 lah. Next question. Ada 2 soalan kat situ Ada soalan tak? Ada 2 soalan Oh, 2 soalan je. Okey, baiklah. Okey, so ada yang kata latar belakang keluarga berbeza, fizikal berbeza, betul. Pendidikan pun berbeza, kaum, okey, pengetahuan, sikap dan karakter, cara dibesarkan, okey, suara berbeza, kebolehan masing-masing berbeza. Okey, betul. Alright. So ramai yang jawab karakter, latar belakang keluarga tu. Yang paling ramai jawab lah Okey. So, boleh jawab soalan yang seterusnya. Apakah ciri-ciri pembelajaran yang patut diterapkan untuk generasi abad ke-21? Typo. Typo Okey. Nak. Dah hantar lah. Oh, mak. Tak boleh naik aku ya. Semua YT pergi. Sebab manusia ni pelbagai kan? So, apakah ciri-ciri yang patut kita terapkan? Okey. Komunikasi. Maksudnya kita fokus kepada komunikasi diorang. Betul? Okey. Skill. Communication, adaptation. Okey, penyelesaian masalah. Problem solving. Ya, betul. So, kenapa you all rasa ciri-ciri ni yang patut diterapkan? Kenapa? Boleh tak seseorang bagi tahu? Boleh tak? Ajmal ke? Kenapa kita kena menerapkan ciri-ciri yang ini dalam kita punya pelajar sekarang ni? Supaya apa? Bila adanya diorang kemahiran-kemahiran yang seperti ini, adakah mereka akan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang banyak, yang besar sekarang? Ya, supaya diorang tidak ketinggalan. Dan satu lagi, adakah mereka boleh bersaing untuk dalam bidang kerjaya mereka? Betul. Betul Okey. Okey, survival skill. Yes. Pandai baca map. Ya, betul. Itu ialah dia kena menerima teknologi kan. Alright. Lifelong learning, active learning. Okey, menerapkan teknologi. Okey. PDP berpusatkan belajar, betul. Berpusatkan belajar. Okey. Jawapan saya tu. Pandai Ismail. Yang menerapkan. Okey. Daripada nota yang saya bagi, alright, saya ada mention kat dalam tu berkenaan dengan kemahiran 4C. Okey, menurut Rocker 2017, bilik darjah merupakan nukleus berlakunya perubahan dalam bidang pendidikan. Okey. Bagi membolehkan pelajar-pelajar abad ke-21 bersaing di pasaran global, mereka perlu dilengkapi dengan kemahiran kolaborasi, komunikasi, berfikiran kritikal dan juga
creativity. So ini adalah skill ataupun kemahiran pembelajaran abad ke-21. Okey, yang pertama ada critical thinking, iaitu pemikiran kritis. Okey, apakah konsep ataupun yang cuba critical thinking yang kita cuba nak terapkan kepada pelajar? Kita kena adakan elemen critical thinking ni untuk membantu pelajar, membina pelajar berupaya untuk mengkonseptualize, menganalisis, mensintesis dan menilai maklumat untuk tujuan pemahaman yang lebih mendalam. Contohnya apa? Apa aktiviti yang kita boleh laksanakan untuk kita nak galakkan pelajar membina critical thinking dia? Problem based learning. Okay, good. Lagi ada tak? Project based learning. Good. Kumpulan depan ni ada tak? Untuk menggalakkan pemikiran kritis. Contoh soalan open ended boleh tak? Okey, boleh. Okey, collaboration. Collaboration adalah keupayaan untuk pelajar dapat bekerjasama dalam kumpulan dengan orang lain untuk mencapai matlamat yang sama. Alright. Contohnya apa aktiviti dia? Bagi assignment dia dengan industri. Pak Aziz. Contohnya apa? Bagi assignment Dia dengan industri. dia dengan industri. Collaborationnya mesti dengan industri kita. Community pun boleh. Ya. Berkumpulan lagi? Berpasangan. Berpasangan, betul. Dia tak semestinya berkumpulan, dia boleh berpasangan Okey, lagi apa? Apa lagi yang boleh? Couple. Okey, seterusnya communication. Communication. Keupayaan menyampaikan idea dengan cepat dan jelas. Cepat dan jelas. Okey, apa aktiviti agak-agak dalam kelas dalam PDP yang sesuai? Suruh dia present. Suruh dia present lagi. Dia boleh debate, dia bertanya soalan. Dan bila kita berkomunikasi, apa yang penting? Bila dua orang berkomunikasi, kemahiran apa? Selain kita nampak mulut je kan? Oral and then Body language lagi? Kemahiran mendengar. Okey, kemahiran mendengar tu penting. Okey, yang seterusnya kreativiti, keupayaan berfikir di luar kotak. Yang mana keupayaan ni contohnya kita bagi pelajar buat projek baru ataupun projek sedia ada, dia tolong improvisekan lagi. Itu antara yang kita boleh develop dalam diri pelajar, kreativiti mereka. Okey. Seterusnya, saya nak melalui bacaan yang telah saya edarkan, saya mengharapkan you all dah baca lah kot. Nota-nota yang saya bagi berkenaan dengan 4C, dan saya rasa you all pun dengan pengalaman mengajar, you all sangat familiar dengan yang 4C ni. Okey? Bincangkan dalam kumpulan dan beri satu cadangan aktiviti dan huraikan kemahiran 4C yang dapat dibina pada pelajar. Boleh tak? Buat satu aktiviti, lepas tu you all cadangkan aktiviti apa yang sesuai dan huraikan kemahiran 4C yang boleh kita nak terapkan dari pelajar. Okey, kejap ya. Kejap bagi link. Okey. Boleh Dapat tak? Boleh masuk tak? Sama macam tadi Jamboard So tadi you ada dah basic macam mana nak menggunakan Jamboard kan? Okay. So kita ada 5 slide kat sana. Ada 4 grup. So ambil satu grup, you all boleh namakan grup you all. Boleh namakan grup you all, tak kisahlah nak namakan grup Jebat ke, Mak Kilau ke. Okey, cadangkan satu aktiviti PDP. Satu aktiviti PDP. Kemudian you all daripada PDP tu tak boleh. Okey, sekejap Dia pilih 4C tu.
Ni boleh je kan? Tak boleh? Boleh buka je. Boleh? Boleh ni tak? Ini boleh sebab Kak Zura letak you only. Oh. Kena buat itu lagi biasa. Okey, boleh tak? Tak boleh tak? Tu tak boleh? Kena request permission. Kejap Dah ni lah. You dah. Okay, cuba you all. Dah boleh dah? Okay, sorry Okay, cuba try. You all boleh namakan kumpulan apa pun, tak kisahlah. Okay, letaklah nama. Ni kumpulan satu ni nak nama apa? You all boleh tukar nama kumpulan, you all boleh tukar background, you all boleh rancang aktiviti. Ni mic. Boleh bagi jawapan terus. Nanti orang lain tak boleh tengok pula you all punya sharing. Okay, cuba buat. Fikirkan satu aktiviti. Okay, you all boleh buat satu aktiviti tapi boleh melibatkan beberapa kemahiran, tak ada masalah. Dia tak semestinya satu aktiviti untuk membina satu kemahiran. Ya. Tepi tak ada. Ada. Pakaian apa ni? Cuba balik. Okey. Dia boleh share dalam kumpulan. Lepas tu nanti kita minta dia bentang Habis tu siapa jadi banyak ni? SOP pun. SOP untuk apa ni, keselamatan di Kelantan minyak, Pantai Minyak. Dia baru tahu boleh dengan sisi sama. 2.0 ada. Mazda dengan Subaru. Boleh tak? Think creation. Maksudnya dia ada dua tim. Ni kumpulan yang paling menonjol setakat ni. Oh, mantap. Dan dia diri. Satu tim satu. Satu lawan lah. Macam bebek. Tak boleh bodoh. Dia foto. Simulasi kan. Macam senang je kerja apa? Simulasi kan? Senang gila kerja. Kenapa? Ambil gambar je. Nak ambil gambar? Kemudian communication pula. Bagaimana dia deal dengan Okey, terangkan nanti you all kena terangkan kenapa, bagaimana you all boleh develop dia punya kemahiran tu melalui aktiviti yang you all dah buat. Okey? Fikir secara cepat. Ni memang bulan ni memang nak bagi sisi seorang je kan? Betul. ni je. Lambat sikit. Lambat tu kita memang belum.
Okey, jadi itu problem base ni kan. Lagi tadi lagi security. Okey, tengok Blackpink dia memang dah buat dah collaboration. Bagaimana collaboration tu, aktiviti tu memberi impact kepada kemahiran pelajar Okey, bila ada masalah semua dia nak solve tak lagi. Dia buat Kolaborasi. Collaboration ini juga. COLA, kolaborasi. Okey. Ini okey ke bulan ni? Bulan Kak Fida? Okey? Okey, bulan Kak Fida buat role play. Okey? Subjek English? Subjek apa? Ataupun dalam kurungan adalah survival skill. Bulan sana banyak engineer dan engineer director. Hui seorang. Okey, boleh tak? Okey, kita tak ada masa banyak Dah, cepat, dah petang. Excited Blackpink, Blackpink. Okey. Tak senang kan jadi pensyarah? Tak senang kan? Tak senang jadi pensyarah sebab kita kena merancang betul-betul bagaimana nak develop dan sejauh mana kita mampu nak develop kemahiran yang kita nak. Okey? Okey, dah Alright. Jadi saya minta kumpulan yang pertama kot. Okey lah. Okey, kita kumpulan belakang dulu kot yang paling ramai ni. Nak bentang. Siapa yang nak bentang? Hizi ke? Ashmal? Betul. Dia ada unsur-unsur persaingan kat sini. Kita dah tak lepas mana dulu kan? Okey. Siapa nak bentang? Dia pun tak tulis lagi. Dah. Ada tak? Okey, kita pergi Blackpink lah dulu. Nah. Kita nak tulis kita. Okey. Tipu, tak habis lagi kita habis. Nak make up je. Kita nak tukar jadi warna pink. Okay, aktiviti kita buat problem based learning. So daripada problem based learning ni kita boleh gilap dia punya. Contoh kalau collaboration kan. So dari segi dia nak bekerjasama dengan komuniti, boleh nak menyelesaikan masalah. So macam masalah tu macam mana dia nak solve dengan komuniti, dengan penduduk setempat. Bila ada problem based learning ni, kita pun boleh tengok dia punya communication, cara dia nak berkomunikasi. Selain daripada dia nak berkomunikasi, dia nak tanya masalah dekat kawasan setempat. Lepas tu dia boleh juga macam komunikasi untuk dia nak balik, dia nak bentangkan aktiviti ni dekat dalam kelas. Bila dah ada masalah, dia kena tahu macam mana nak selesaikan. So critical thinking ni kena ada idea lah. Dia propose idea atau inovasi untuk selesaikan sesuatu masalah. Sama dia kan? Critical dengan kreatif tu selari lah. Okay, itu je. Okay. Terima kasih Blackpink. Okay, betul ke? Okay, so far betul lah Cuma yang menyelesaikan masalah ni banyak. Kita boleh letak dekat tinggi boleh, dekat kreativiti pun boleh. Sebenarnya kolaborasi pun untuk menyelesaikan masalah juga. Dia tak adalah kata critical thinking ni wajib menyelesaikan masalah dekat critical thinking saja.
Okey, apa lagi yang dia boleh buat dalam collaboration bila dia buat problem ni ni? Apa yang macam berlaku tadi? Contoh macam kumpulan tadi kan, bangun. Okey, apa yang berlaku? Interaksi. Yes, interaksi. Okey, mendengar pendapat orang lain. Bagaimana kita menghormati pandangan dia. Itu antara value yang dia boleh dapat daripada collaboration. Okey? Alright, good. Kumpulan seterusnya. Kumpulan Ashman. Okey, sekejap. Dah ketak aja mak. Nama kumpulan Ashman. Ketak ni. Paksa nak ni. Malah Pak Sul tak live pun masih bukan kita melena ni. Baru saya buat minggu suami nak. Bukan, baik. Kumpulan Ashman. Okey. Untuk aktiviti role play, simulasi SOP kerja-kerja keselamatan di pelantan minyak. Kemahiran yang dibina. Yang pertama, communication. Taklimat berkaitan keselamatan di pelantan minyak, itu kita memberi idea tentang cara-cara nak menyelamat di pelantan minyak. Kan? Dari segi critical thinking, kita nak penyelesaian masalah itu dengan cara kita nak menganalisa maklumat benda apa yang kita nak buat, kan? Lepas tu dari segi collaboration, untuk kerja menyelamat mangsa kemalangan, iaitu dia ada peranan masing-masing. Dia ada ketua, dia ada siapa nak buat mouth to mouth, kan? Semua ada peranan masing-masing, kan? Dan yang keseluruhnya adalah creativity, iaitu menggunakan sumber ataupun peralatan yang ada saja, kan? Ya. Itu sajalah daripada kami dari kumpulan Ampat. Bagus kumpulan ni. Dia punya ayat dia susunan ayat dia. Okey, so bagus Bagus. Kita cita-cita nak jadi wakil rakyat. Kumpulan ahli setan Okey. Siapa ahli siapa setan ni? Semua setan. Okey. Okey. Mana Ashman? Mana Mana Tengah ada buatkan Cik Wan Sabri je. Okey, aktiviti ni kita nama team pair share. Biasanya team pair share ni kita akan buat dalam keadaan yang pendek waktu. Maksudnya dalam kelas tu kita boleh buat pelbagai sesi lah sebenarnya. Sebagai contoh, bila kita ada buat satu topik yang mudah je. So program aktiviti ni kita tak payah ambil lama, 5 ke 10 minit saja. So kita panggil team pair share, maksudnya akan ada kita buat perkumpulan 2 orang. So bila berkumpulan 2 orang, kita akan bagi topik yang biasanya yang sama ada mencontoh kebaikan keburukan, seorang kebaikan seorang keburukan, diesel petrol. So kita bagi topik untuk itu, untuk contoh nak sparkkan dulu, bukannya secara keseluruhan lagi, bukannya secara detail, bukannya secara syumul lagi, dia untuk spark dulu. Itu kita panggil team pair share. So bila kita contoh kat sini, kita dalam otomotif kita bagi perbezaan diesel dengan petrol. So kita bila bangun 2 orang tu, biasanya kalau dalam kelas tu ada 20 orang, kita boleh buat 10 grup untuk nak buat untuk step by step lah. Maksudnya kalau kata diesel dengan petrol, yang ni perbezaan diesel dengan petrol, lagi dekat 2 orang lagi kelebihan diesel dan petrol, kelebihan dan keburukan lain, yang lagi satu komponen yang terlibat. Kita boleh buat banyak topik dekat situ untuk aktiviti satu kelas tu. So biasanya kita buat adalah 2 orang. That's why kita panggil team pair share. Kemudian dia akan bagi tahu, contoh macam diesel dengan petrol ni, seorang akan bagi tahu diesel, seorang akan bagi tahu petrol. So selepas semua dah selesai, bukan semua selesai task tu dah diberi dan masa tu dah cukup, okey, kita akan buat secara presentation yang pendek. Bangun 2 orang, okey, seorang akan bagi tahu diesel, seorang akan bagi tahu petrol. So dekat sini dia bukan bagi tahu dekat kawan dia sahaja, dia boleh bagi tahu untuk satu kelas. Itu keadaan dia. So dekat sini komunikasi tu akan berlaku lah. Komunikasi akan berlaku. Critical thinking ni sebenarnya bukan critical thinking lah. Kalau kita bagi topik yang besar sikit baru critical thinking lah. Maksudnya dekat sini dia akan cari maklumat dan dia akan olah macam mana kawan-kawan dia nak
macam mana dia nak terang dekat kawan-kawan dia bagi faham. Kalaulah dia terang tak kena kutuk macam ni lah. So that's why dia akan jadi havoc, dia akan jadi, itu yang akan cepat. Itu benda yang akan cepat dengan yang keluar. So kreativiti cara penyampaian dia pun dia akan jadi menarik. So dekat sini kelas tu akan berlaku dengan kaedah yang lagi baik. Kita tak perlu letak topik yang besar kena present kalau untuk sesuai dalam kelas. Kalau yang benda-benda yang macam satu kelas 1 jam, kelas 2 jam, kita tak perlu nak buat aktiviti yang terus. Dia akan jadi ambil masa lama, kita pun akan planning kita pun tak jadi sebenarnya. So benda-benda ni kita boleh mula macam ni dulu sebelum kita pergi kepada presentation ke jenis problem based learning ke yang lagi besar. Itu daripada kita ahli setan. Okey, terima kasih. Betul sebab kita kena ingat kita ada konsen masa. Bukan semua kelas sejam, 2 jam, 4 jam So depend kepada keperluan satu-satu kursus lah, masa yang diperuntukkan juga. Contoh macam problem based learning tadi kan, kita boleh buat. Kalau project based learning, boleh tak nak settle dalam masa 2 jam? Tak berapa lah tak berapa nak sesuai. Okay, good. Alright, next. Kumpulan 4 Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk kumpulan kami, kumpulan Kak Fida, saya dan Su. Okay, so the activity that we suggest untuk yang ni lah adalah role play. Okay, role play ni lebih kurang macam bentuk lakonan lah. Okay, setiap peserta akan memainkan peranan untuk melakukan watak yang diberikan. Okay. So apa kemahiran yang dapat dibina lah daripada aktiviti role play ni? Okay, salah satunya adalah collaboration. Okay, when students work with team members by interacting with each other, think of the ideas together. Okay, so daripada collaboration between team members ni, diorang dapatlah memikirkan beberapa idea untuk role play ini. Okay, kemudian creativity. Okay, students need to be creative with scene ideas, catchy sentences, need to attract the audience attention by creating body language, movements and also intonation lah. So kalau tak ada elemen-elemen ni dalam role play, dia akan jadi macam bosan. Okay, suara robot, badan kaku, tak ada movement. Okay, so kalau ini tak ada, dia tak kreatif lah. Okay, role play tu dia akan jadi hamba, tidak menarik. Okay, so sebab itulah perlu dapatkan input yang kreatif daripada setiap ahli pasukan. Okay, and then the last one is communication lah. Okay, so sebab role play ni memang dia punya main factor dia adalah untuk membina skills komunikasi. Okay, so student dia perlu mendapatkan ataupun perlu membuat dialog yang membina lah, ataupun dialog yang menarik. Okay, dan juga ayat-ayat yang catchy. Okay, so that's it. Thank you. Okey, terima kasih saya rasa semua kumpulan sangat faham lah kot berkenaan dengan 4C, berkenaan dengan kepelbagaian pelajar, kenapa kita perlu menerapkan elemen yang pelbagai. Kita tak boleh nak stick dengan satu approach saja. Dah lama dia bosan. Kita kena guna berbagai approach dengan berbantukan teknologi dan juga sesuai dengan konten yang kita nak sampaikan. Alright? Okay. So, sebab masa pun dah agak suntuk. Okay. Last one. Okay. So, daripada aktiviti kumpulan tadi, alright, saya nak minta you all pergi dekat joinmyquiz.com dan jawab beberapa soalan kat situ. Boleh? Okay? Pergi dekat joinmyquiz.com
joinmyquiz.com. Right. Pair quizzes Okey, masukkan kod tu. You boleh pergi je dekat guna laptop ataupun ni you punya handphone. Betul. Type je joinmyquiz.com. Quizzes ataupun joinmyquiz.com. Masukkan je kod yang kat depan tu. Boleh tak? Okey. CP. Boleh tak? Tu kod kat depan Pergi kat quizzes je. Lepas tu join the quiz. Ya, enter code. Okey, kalau siapa yang ada account, dekat belah kanan sekali ada enter code. You masukkan je. Okey, kita ada baru 6 orang. Okey, kawan Amma, si Comel, Syakiwan, saya Syakiwan. Kita tengok Syakiwan punya performance lagi Alright. Okey. Siapa lagi tak masuk? Okey, kita start sekarang kot Nak tunggu lampu nanti. Alright. Syakiwan Hebat kau Nama.
Hebat Syakiwan ni. Dia tak ada pun dia hebat. Kalau saya gangguan itu musik saya fokus. Siapa Nubi sing? Amal ke? Ha? Azizi? Azizi? Newbies? Hebat Okay, so tepuklah sikit bagi dekat newbies Syakiwan yang tak ada dengan juga Izzy lah. Okay. Alright, so untuk pengetahuan you all, ini adalah salah satu platform yang kita boleh guna untuk menilai sejauh mana pencapaian kita punya pelajar. Alright. Okey. Jadi, alright, daripada apa yang kita dah kongsikan tadi, dengan aktiviti-aktiviti yang you all dah buat dalam kumpulan, okey, tentang kepelbagaian aktiviti yang you all boleh rancangkan dan juga kemahiran yang boleh pelajar dapat. Okey, so sekarang ni saya nak you all reflect balik apa yang kita dah belajar, dan juga you all sebagai penjelas program yang tahu banyak tentang kemampuan cikgu-cikgu you all. Okey. Oleh itu, anda dikendaki untuk membuat refleksi metakognitif pada platform MS Teams. Okey, saya create satu platform Teams. Ini ada beberapa ahli lah dalam tu terutamanya yang cawangan pengajar. Okey, setelah memahami konsep 4C dalam pembelajaran abad ke-21, okey, sebagai penyelenggara program, okey, sejauh manakah tahap penguasaan dan pelaksanaan pensyarah di KKTM, MDI dan IKM, okey, dalam mengaplikasikan konsep 4C dan dalam PDP. So you all reflect balik, nilai balik sejauh mana pelaksanaan mereka, 4C mereka. Okey, dan selepas you all dah buat okey, refleksi tu, berikan huraian dan justifikasi anda. Okey, so dalam tempoh 7 hari yang group CP, kita minta you all buatlah apa itu refleksi metakognitif, itu nanti kita share dalam sesi terusnya. Okey, so itu saja daripada saya.